Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat kan? Kita belajar ni lah. Topik baru iaitu sumbangan Islam kepada dunia. Okey. Tengok gambar ni. Ni gambar apa ni? Ini adalah gambar ilustrasi ulama pada masa dahulu. Inilah gambar dia. Okey. Objektif pembelajaran cikgu hari ini adalah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 tokoh Islam dengan betul. Lepas tu menulis 3 sumbangan Islam dari segi politik dengan betul, dan yang ketiga menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sumber Baitul Mal dengan betul. Okey. Yang pertama ada ni sumbangan Islam dari segi politik, ekonomi, sosial. Lepas tu ada sumbangan ilmuwan Islam. Okey, kalau politik ni dia melibatkan sistem perundangan Islam yang adil. Ini secara umum ya. Ekonomi, penumbuhan Baitul Mal dan penjelasan mengenai sumber-sumber. Yang ketiga, sosial, sumbangan dari segi teknologi baharu. Lepas tu ada macam mana kedudukan wanita dalam Islam. Lepas tu yang ni, sumbangan ilmuwan Islam dan kemunculan pelbagai tokoh Islam yang terdiri dalam pelbagai bidang. Okey, dari segi politik. Awak tengoklah kan yang ni, Nabi Muhammad SAW adalah ketua negara dan bertanggungjawab menyelesaikan masalah rakyat. Lepas tu, lepas kewafatan Nabi SAW, ada jawatan khalifah. Mula-mula khalifah ni maksudnya adalah pengganti. Contoh macam Sayyidina Abu Bakar, dia gelarannya adalah Khalifatul Rasulillah, maksudnya adalah pengganti Rasulullah. Maknanya bukan pengganti jadi Nabi. Dia adalah pengganti sebagai pemimpin negeri Islam Madinah pada masa itu. Okey. Itulah maksudnya khalifah mula-mula. Lepas khalifah adalah jawatan yang berperanan menegakkan agama Islam dan pelindung bagi semua umat Islam. Okey. Yang kedua adalah pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Pemerintahan yang adil tanpa sebarang berat sebelah. Tidak melihat perbezaan dari segi agama dan bangsa. Maksudnya pemerintahan Islam dia kena adil. Tak kira lah dia tu Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke. Dia tak boleh nak berat sebelah. Dia tak boleh lebih kepada orang Islam saja. Dia mesti adil dengan semua orang, semua bangsa dan agama. Tamadun Islam yang ketiga, konsep ummah. Tamadun Islam menerapkan konsep masyarakat iaitu ummah. Okey, individu yang memeluk Islam dianggap sebagai saudara seagama dan wajib dilindungi. Saling bertanggungjawab, semua bertanggungjawab saling membantu tanpa mengira agama. Okey, ini sistem syura. Sistem syura adalah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan ikut suara ahli. Nampak macam parlimen kan, tapi dia bukan parlimen. Sebab sistem syura yang majoriti akan menolong yang minoriti. Itu sistem syura. Dia akan yang ini diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Biasanya ni sistem syura ni dia ada sekarang ni, tapi dia lebih kepada perbincangan dalam hal-hal agama. Dia bukan lagi dalam hal-hal politik. Macam kita majlis ulama kan. Okay. Seterusnya adalah ekonomi. Amalan ekonomi Islam iaitu ini. Ada nanti cikgu tunjukkan, ada amalan lagi yang banyak. Yang ini bagi sikit lah, sistem zakat dan wakaf. Riba, mengharamkan riba dan mengharamkan penipuan. Yang kedua adalah institusi Baitul Mal. Baitul Mal ni sebelum zaman Rasulullah memang ada, tapi dia tak secara rasmi. Dia secara rasmi ni apabila Sayyidina Umar. Lepas tu institusi yang menyimpan aset untuk membantu umat Islam. Dan sumber Baitul Mal ni adalah pelbagai.
Lepas tu yang ketiga, memasakkan gedung-gedung perniagaan. Masa tu gedung-gedung perniagaan ni dia akan digunakan untuk mengimport barangan. Contohnya di Andalusia, Spanyol. Seterusnya adalah menyediakan kemudahan asas. Baca sendiri ni. Okey. Lepas tu amalan ekonomi Islam. Ni ada 8. Ada banyak lagi tapi cikgu letak 8 saja. Sistem zakat dan wakaf. Lepas tu penubuhan sistem wang dirham dan perak. Ini dianggap sistem yang menstabilkan lah sistem kewangan negara. Lepas tu riba adalah haram. Penipuan dalam perniagaan juga adalah dilarang, galakkan untuk berniaga selagi mengikut syarak. Maksudnya ikut syarak tu, dia tak buat riba, dia tak menipu, maknanya halalan thayyiban kan. Arab punya kan. Lepas tu menentang penindasan, menipu, boros, kelekut dan lain-lain, dan digalakkan bersedekah. Kita dalam Islam ni memang digalakkan bersedekah kan. Ada pahala dia. Ada lagi hikmah ni yang kita nampak. Jadi cikgu galakkanlah semua bersedekah lah. Menandang kita ni sekarang ni kan hari Jumaat kan. Okey, selepas tu adalah sumber Baitul Mal. Ini sumber Baitul Mal kan. Ada 6. Tu zakat, harta melalui zakat. Lepas tu harta negara, harta peperangan, harta hak milik Islam yang tidak jelas penggunaannya. Lepas tu pelaburan dan saham yang dijual kepada Islam melalui institusi. Institusi ni maksud institusi yang di bawah Baitul Mal. Selepas tu adalah segala harta warisan tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris. Okey, apa itu ghanimah? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Maknanya bila dah habis perang tu akan ada ghanimah dia. Contohnya masa tu orang kafir tu dibawa emas ke apa kan. Itu adalah ghanimah, harta rampasan perang. Jizyah ni adalah sejenis macam cukai lah dia untuk orang yang bukan Islam. Dia ada nilai dia berapa dirham kena bayar kan jizyah tu. Kalau dia ada dua syarat. Syarat pertama adalah dia masuk Islam, yang kedua adalah bayar jizyah. Kalau dia bayar jizyah bermakna dia akan di bawah perlindungan Islam. Okey, ini sosial dalam martabat wanita angkat lebih tinggi daripada lelaki dan digalakkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Okey, untuk pelajar perempuan, awak digalakkan mencari ilmu pengetahuan. Ini adalah Islam dah galakkan. Okay, ada ramai sebenarnya tapi cikgu senaraikan 2 saja yang kita kenal, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Syafiah. Okey, ini teknik penyelidikan saintifik. Awak baca ya. Okey, kewujudan pusat kegiatan intelektual. Maksudnya pusat kegiatan intelektual yang mula-mula adalah masjid. Lepas tu masa zaman emas Islam, dia berkembanglah sampai menjadi ada pusat intelektual sendiri. Ini awak tengoklah kan. Inilah Andalusia pada masa tu. Siapa yang minat bola mesti tahu kan. Ni ada nama macam Sevilla, Malaga, Granada ni kan. Ni kawasan Islam dulu. Masa tu ni cakap Arab ni. Bukan bahasa Sepanyol yang kita tahu sekarang ni. Okey, ni tokoh Islam. Tokoh Islam ada banyak. Tapi cikgu senaraikan ada beberapa, ada 6 ni. Ada 3 tu kan. Al-Batani, Al-Biruni, Al-Khawarizmi. Al-Jibrani pun Al-Khawarizmi yang asaskan. Yang kita belajar matematik sekarang ni kan. Lepas tu ni Jabir Ibn Hayyan, dia bidang kimia. Ibn Sina, kita tahu Ibn Sina ni kan, ada buku dia Al-Qanun fi At-Tib. Lepas tu Al-Kindi ni adalah falsafah. Tapi Imam Al-Ghazali pun adalah tokoh falsafah. Tapi cikgu tak letak dalam ni lah. Okay. Apa rumusan dia? Rumusan dia adalah Islam menggalakkan kita untuk sentiasa mencari
ilmu pengetahuan. Jadi cikgu nak harap sangat awak semua cuba cari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Boleh kan? Islam juga adalah agama yang membawa kemajuan kepada semua manusia. Sistem pemerintahan Islam adalah relevan sehingga ke zaman sekarang ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu nak awak nanti buat latihan dan cikgu akan bagi kuis untuk awak jawab nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.